Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang paling menarik berkaitan dengan Muhyiddin Yassin yang mungkin telah dilupakan oleh Muhyiddin Yassin, tapi tiba-tiba digemparkan dan dicungkil balik, dikorek balik, sehingga kita semua pun terkejut. Rupa-rupanya Muhyiddin Yassin pernah mengeluarkan apa yang dikata oleh Bersih, mengingatkan Muhyiddin. Bersih ingatkan Muhyiddin, janji lantikan GLC satu bentuk salah guna kuasa. Kenyataan terbuka pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai janji lantikan politik ke syarikat berkaitan GLC sekiranya PN menang 6 pilihan raya negeri PRN adalah satu bentuk salah guna kuasa. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih dalam satu kenyataan hari ini berkata, ia juga bertentangan dengan amalan takbir urus yang baik. GLC ialah syarikat yang wujud untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan awam dan bukan mesin ATM parti politik untuk meletakkan penyokong serta parti dalam senarai gaji negeri, kata beliau. Dalam mengisytiharkan hasratnya secara terbuka, kami juga tertanya-tanya sama ada ia satu bentuk pembelian undi untuk mendapatkan songkongan kumpulan tertentu, kata beliau lagi. Katanya bentuk naungan politik itu malangnya sudah menjadi sebahagian daripada budaya politik dan setiap kerajaan berturut-turut termasuk kerajaan perpaduan semasa juga bersalah kerana melantik ahli politik sama ada wakil rakyat atau bukan wakil rakyat ke lembaga pengarah GLC. Bersih konsisten sebagai pemerhati dan kumpulan pendesak di semua pentadbiran yang berbeza sepanjang tahun bahawa ahli politik yang juga wakil rakyat tidak harus dilantik ke jawatan GLC. Tanggungjawab utama mereka kepada pengundi dan menjadi penggubal undang-undang dan bukannya sebagai pengarah syarikat, kata beliau. Bagi ahli politik yang bukan wakil rakyat pula, kita mesti menyediakan proses yang jelas dan ketat untuk memastikan ketelusan dan hanya individu berkelayakan yang sesuai dilantik kerana mereka diamanahkan dengan aset awam, kata beliau lagi. Katanya, pengundi perlu bijak mengundi dalam pilihan raya negeri akan datang bagi memastikan parti atau calon yang komited dengan reformasi institusi untuk menghapuskan rasuah dipilih supaya negara dapat dibersihkan, dibebaskan daripada belenggu naungan politik dan rasuah, kata beliau lagi. Sebuah portal pada Rabu lalu melaporkan kenyataan Muhyiddin yang antara lain menyatakan PN siap sedia membentuk kerajaan di 6 negeri dan sudah menyelesaikan agihan jawatan termasuk ketua GLC jika menang PRN akan datang. Muhyiddin dilaporkan berkata, PN tidak bimbang dengan kritikan terhadap pelantikan ahli politik untuk mengetuai GLC dengan menegaskan perkara sama turut dibuat kerajaan perpaduan ketika ini. Saudara-saudara sekalian, Bersih ingatkan Muhyiddin, janji lantikan GLC satu bentuk salah guna kuasa. Jadi, rupa-rupanya tindakan Muhyiddin menyatakan secara terbuka bahawa Perikatan Nasional telah menyelesaikan semua perkara berkaitan dengan pelantikan jawatan termasuk GLC telah pun boleh menjadi senjata politik, senjata untuk PRN kali ini. Jadi hati-hatilah kepada Muhyiddin apabila membuat apa-apa tindakan terbuka kerana ia boleh menjadi senjata politik dan boleh membawa kepada peluru untuk kempen PRN kali ini. Sekian dulu untuk kali ini. Adakah anda juga setuju bahawa Muhyiddin harus ingat bahawa janji lantikan GLC juga salah satu bentuk salah guna kuasa? Kalau parti gabungan PN kata, kalaulah mereka kata atau berpendapat atau cuba untuk menggunakan isu pelantikan GLC oleh kerajaan perpaduan, makna kata mereka pun
akan juga terpalit sama, kerana Muhyiddin sudah kata termasuk GLC sudah ditamatkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, lihat paparan tajuk ini sekarang. Dipetik daripada Malaysia Kini, yang amat panas dan penuh dengan kontroversi, dan pastinya Anda akan sukai dan Anda akan bantu share, kerana ini memang amat kontroversi dan sangat panas menjelang PRN baru-baru ini. Adakah Anda setuju dengan pendapat daripada Agus yang mengatakan PAS paling banyak buat fitnah? Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang luar biasa dan memang kontroversi, dan pastinya akan menimbulkan banyak komen daripada Anda. Bantu saya, tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen di bawah ini dan tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel Suara Rakyat ini. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara, apa pendapat Anda dengan apa yang dinyatakan oleh Agus ini? Yaitu PAS paling banyak buat fitnah, kata beliau. Adakah Anda setuju dengan pernyataan beliau mengatakan bahawa PAS adalah yang paling banyak buat fitnah? PAS merupakan parti politik paling banyak membuat fitnah dan terkait dengan saman di mahkamah, kata Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Agus Yusuf. Menulis di Facebook, Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik mereka. Antaranya, kata Agus, permohonan maaf oleh Pesuruh Jaya PAS Perak Razman Zakaria kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Menurutnya, pada 22 Jun lalu, Adun Kubu Gajah Khalil Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebagai pengerusi Felda. Terbaru, pada 25 Jun lalu, katanya Akhbar Harakah Delhi pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng. Jika hendak disebutkan senarai fitnah PAS paling banyak, kata Muhammad Agus yang turut menyenaraikan kesaman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017. Agus berkata, sebagai sebuah parti Islam, PAS sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti. Tidak setuju, kritiklah, kata beliau. Jangan berkempen berunsur fitnah, perkauman, penghinaan dan unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam, katanya lagi. Menurutnya, perbuatan itu menjadi semakin berbelasa setiap kali menjelang pilihan raya. Tambahnya, PH dan BN merupakan parti paling kerap difitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang. Misalnya, katanya, DAP dianggap didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam, dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik, serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi. Tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS, Muhammad Agus berkata, tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan. Tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik, supaya Islam dipuji dan dihormati, kata Agus lagi. Demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah. Ia budaya politik kotor dan keji, kata Agus lagi. Fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik, katanya, yang menyeru golongan muda menolak politik fitnah. Saudara-saudara sekalian, saya sangat setuju dan sangat menyokong apa yang dinyatakan Agus dalam ulasan beliau ini apabila beliau berkata, kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan. Tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik,
supaya Islam dipuji dan dihormati, kata beliau. Demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah, ia budaya politik kotor dan keji. Saya sebagai generasi muda di dalam arus politik Malaysia, saya menyokong saranan Agus supaya politik fitnah ini perlu dihentikan segera dan ianya merupakan budaya politik yang kotor dan jijik. Selain itu, ada banyak cara lagi mahu menang selain daripada cara menabur fitnah. Antara cara yang paling mudah, tunjukkan bahwa Anda adalah parti yang terbaik melalui kerja yang terbaik. Fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik, bukannya fokus kepada politik fitnah. Hentikan politik fitnah. Dan sesungguhnya generasi muda yang ada di Malaysia, dengarkan baik-baik. Kita seharusnya menolak politik fitnah, kerana politik fitnah adalah satu dosa dan kejijikan kepada kita semua. Tunjukkan hasil pekerjaan, bukan fitnah. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya hari ini kita dapat satu berita yang paling gembira daripada SPRM, yang mana SPRM buka siasatan dakwaan rasuah di KLIA. Wah, ini cerita yang hangat dari beberapa hari yang lepas berkaitan dengan kekecohan di KLIA, yang mana Tiong King Sim menyatakan bahawa Menteri Motek Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan mengatakan bahawa ada berlaku rasuah di pintu masuk KLIA, dan akhirnya melalui berita BH Online ini dinyatakan SPRM sudah buka siasatan dakwaan rasuah di KLIA. Ini terbaik. Begini yang kita mau. SPRM begini yang kita mau. Dapat saja laporan, dapat saja pendakwaan, dakwaan atau dapat saja pendedahan begini, tidak tunggu lama-lama. Terus bertindak, terus serang. Ini yang bagus. Jangan tunggu-tunggu, siasat dulu. Anda tahu bila siasat lamanya berapa, baru terlepas. Kita mau yang terus bertindak. Begini yang terbaik. Apa pendapat kamu semua? Adakah Anda setuju dengan saya bahwa beginilah yang kita mau? SPRM terbaik, beginilah yang kita mau. Yang mana dapat saja pendedahan, terus segera bertindak, terus siasat. Barulah semua mat rasuah sakau ini takut dan tidak lagi berani cuba-cuba terpikir untuk buat sajalah, tidak juga tindakan pun. Itu yang kita tidak mau berlaku. Kita hormati dan kita sanjungi, kita kagumi SPRM yang ada sekarang ini. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Zambaki mengesahkan pihaknya akan membuka siasatan berhubung dakwaan rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan KLIA. Beliau berkata agensi itu juga akan mendapatkan maklumat berhubung perkara itu dalam tempoh terdekat. Berhubung dakwaan rasuah yang dinyatakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, SPRM akan menyiasat perkara itu, kata beliau lagi. SPRM akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat perkara itu sewajarnya. Oleh itu, kami menggesa orang ramai supaya tidak mensensasikan atau membuat spekulasi mengenai perkara ini, katanya. Semalam terdapat laporan seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan pelawat China yang ditahan Jabatan Immigration. Susulan itu, Datuk Seri Tiong King Sing mengakui dirinya adalah menteri yang dikaitkan dengan kejadian itu. Malah mendakwa kehadirannya membongkar amalan rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara. King Sing mendakwa terdapat pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Ada yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan daripada tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa, kata beliau lagi. Wah, ini satu pendedahan yang luar biasa yang sudah pun menjentik hati SPRM, yang telah pun menjemput SPRM sendiri menyiasat rasuah yang didakwa berlaku di KLIA ini. Saudara, saya suka dengan pendedahan wang yang memalukan inilah. Menurut King Sing, terdapat pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan.
Tak tahulah kenapa ditahan, tetapi menurut King Sing, yang ditahan itu mempunyai dokumen yang lengkap, tiada masalah, cuma masalah komunikasi. Tetapi apabila King Sing mendedahkan, ada pegawai immigration yang meminta sehingga RM3.000 untuk dikeluarkan daripada tahanan, termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3.000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12.000 untuk kos memproses visa. Ini satu perkara yang memalukan negara. Terima kasihlah kepada SPRM yang bertindak cekap, pantas, segera untuk membuka kertas siasatan dakwaan rasuah di KLIA ini tanpa membiarkannya melalut. SPRM segera bertindak. Terima kasih SPRM, I love you so much. Semoga negara ini terus membangun, diperbaiki dengan lebih tangkas cepat di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Azam Baki. Semoga barah yang sudah melarut lama dalam negara ini dapat disembuhkan dengan kadar segera. Tak sembuh sepenuhnya pun, kalau sembuh 90% pun sudah kira yang terbaik, dan terima kasih syukur kepada Tuhan. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, dalang orang yang menyebarkan video tentang kekecohan di KLIA baru-baru ini melibatkan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian akhirnya didedahkan. Dari kemarin sampai sekarang netizen mempersoalkan siapa sebenarnya yang mendedahkan, siapa sebenarnya yang memulakan penyebaran video tular yang menjadi buah mulut dan salah tafsir dalam kalangan penggemar media sosial warganet. Sehingga kan ada juga pemimpin-pemimpin parti politik yang turut tergesa-gesa membuat keputusan, memohon menteri itu diletakkan jawatan, dipecat dan sebagainya, kerana gara-gara sebuah video yang ditularkan itu. Persoalannya ialah siapa yang menularkan video itu, kenapa dia tularkan, dan apa kepentingan dia tularkan video itu. Rupa-rupanya ini dia. Menurut MOTAC, Motek, Menteri Motek mendedahkan dalang sebenar yang menyebarkan video 100% daripada anggota immigration. Akhirnya didedahkan sendiri oleh menteri bahawa dalang yang menyebarkan video kecoh di KLIA itu adalah 100% daripada anggota immigration. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing akan merujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk menyiasat dalam penyebaran video kekecohan yang mendakwa dirinya menyalahguna kuasa di lapangan terbang KLIA kemarin. Tanpa berselindung, King Sing mendakwa video itu dirakam oleh pegawai immigration yang turut berada di tempat kejadian. Beliau turut mendakwa penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan berkenan. Kita sebagai netizen mahukan kebenaran. Kita sebagai netizen mahu cerita yang benar dan tepat. Oleh sebab itu, saya secara peribadi menyokong tindakan King Sing ini supaya SKMM mengambil tindakan untuk menyiasat penyebaran video tersebut, dan sesungguhnya perlulah disiasat. Mengapa video itu disebarluaskan kalau benarlah tindakan pendedahan daripada Menteri Motek ini bahawa dalam sebar video 100% daripada anggota immigration, kita nak tanya kenapa anggota immigration itu menyebarkan video tersebut. Bukankah perkara itu larangan kepada penjawat awam untuk menyebarkan video berkaitan apa-apa di tempat kerja? Bukankah itu melanggar tata cara kerja seorang anggota penjawat awam? Lebih-lebih lagi kalau benar ianya direkam oleh pegawai immigration. Jadi SKMM wajib menyiasat dalam penyebaran video tersebut seperti yang dinyatakan oleh Tiong King Sing ini, supaya tindakan itu dapat menutup dapat membuka
Apa cerita sebenarnya di sebalik video itu, yang mana menurut beliau penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan. Menurut King Sing lagi, kenapa orang immigration takut sangat orang tular gambarnya? Punca viral ini saya boleh sahkan 100% daripada immigration sendiri kerana saya berada dalam pejabat immigration. Beliau berkata, oleh itu, dalang yang mengambil dan menyebarkan video berkenan perlu disiasat dengan segera kerana melakukan berita yang tidak benar. Saya mahu satu siasatan lengkap. Periksa gambar viral itu daripada telefon siapa dan saya minta SKMM melakukannya dan pegawai ini disiasat. Kenapa dia melakukannya? Kenapa buat berita tidak tepat? Buat tuduhan fitnah? Adakah mahu sebarkan atau selamatkan segelintir pegawainya, kata beliau lagi. Wah, ini satu pendedahan yang luar biasa yang patut kita ikuti terus. Dan saya fikir sesuailah Tiong King Sing kata, SKMM perlu menyiasat dalam penyebaran video berkaitan kekecohan itu dan yang mana mendakwa dirinya menyalahguna kuasa di lapangan terbang KLIA. Dan King Sing juga berkata bahawa beliau tahu siapa yang menyebarkan itu kerana dia ada di pejabat immigration. Beliau turut mendakwa penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita dapat satu berita yang paling menyedihkan di seluruh Malaysia. Persoalan besar ini melibatkan Hadi Awang, Presiden PAS. Persoalan mula berlegar-legar. Siapa yang akan menggantikan Hadi Awang jika ada apa-apa perkara yang besar melibatkan beliau? Lebih-lebih lagi, DUN Kelantan telah pun diumumkan bubar beberapa hari yang lepas. Ini akan menyaksikan DUN Kelantan akan menjalani PRN, Pilihan Raya Negeri. Namun, dengan laporan yang diterima ini daripada Malaysia Kini, persoalan besar ialah adakah Abdul Hadi Awang akan dapat menjadi calon dalam PRN ini atau beliau tidak akan dicalonkan kerana keadaan kesihatan Abdul Hadi Awang yang merosot. Ini disahkan sendiri oleh anak beliau apabila anak beliau memohon doa dan solat hajat untuk kesihatan Abdul Hadi Awang yang telah dilaporkan merosot sejak semalam. Saudara-saudara sekalian, persoalan netizen dalam ruangan komen menyebut beberapa persoalan. Pertama, adakah Hadi Awang akan ada kekuatan untuk mengikuti kempen? Kedua, apakah dengan kesihatan Hadi Awang yang merosot ini akan mengganggu perjalanan kempen PAS dan akan boleh menjadi puncak kekalahan kepada PAS dalam pilihan raya kali ini? Kerana dapat dilihat kepimpinan PAS ini banyak dipengaruhi oleh Tuan Haji Abdul Hadi Awang. Selain itu, menjadi persoalan kita juga ialah adakah Hadi Awang mampu bertahan? Dan kalau dia tidak mampu bertahan, katakanlah, kita tidak nak minta-minta tetapi kita hanya bertanya, katakanlah Hadi Awang dijemput ilahi. Siapakah yang akan menggantikan Hadi Awang selepas ini? Adakah Tuan Ibrahim Tuat Mat yang akan menggantikan beliau menjadi Presiden PAS selepas ini? Saudara-saudara sekalian, adakah benar dakwaan netizen Hadi Awang tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini? Kalau dia tidak bertanding, maksud kata beliau PAS mempunyai masalah yang besar dalam kempen akan datang. Walau bagaimanapun, kita berdoa Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang kini menerima rawatan di hospital selepas kesehatannya merosot sejak sebelum Aidiladha lalu. Perkara itu dimaklumkan anaknya Muhammad Khalil Abdul Hadi menerusi catatan di Facebook pagi ini. Beliau menulis mohon doa dan solat hajat khusus untuk kesembuhan Ayanda Tuan Guru. Kesehatan Ayanda sedikit merosot sebelum Aidiladha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital, kata beliau lagi. Bagaimanapun, Muhammad Khalil yang juga adun batu buruk tidak memaklumkan
lokasi Hospital Abdul Hadi dirawat. Menurutnya, Abdul Hadi telah berada dalam keadaan uzur ketika majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Pemuda PAS Terengganu pada 27 Jun lalu. Bagaimanapun katanya, ahli Parlimen Marang itu tetap menggagahkan diri untuk hadir program berkenan. Semoga Allah mengurniakan kesihatan dan kesejahteraan kepada Ayanda Tuan Guru berkat doa yang dipanjatkan oleh kita semua, katanya. Sementara itu, bernama melaporkan Muhammad Khalil ketika dihubungi mengesahkan Abdul Hadi menjalani rawatan di sebuah hospital di Kuala Terengganu dan berada dalam keadaan stabil. Beliau mengata, stabil perlu rehat secukupnya, katanya ringkas menelusuri aplikasi WhatsApp. Kali terakhir Abdul Hadi dilaporkan dimasukkan ke hospital ialah pada Februari tahun lalu. Dia ketika itu dimasukkan ke Hospital Putrajaya selepas dilaporkan sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN untuk rawatan lanjut. Ikuti terus ulasan selepas ini.